Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bertemu saya, Gigi Ahmad dan juga Naila Huda dalam segmen Realiti Rakyat dalam Awani Pagi. Dan kalau kita lihat fasa ketika ini, fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilihat sangat penting sebagai usaha negara kita serta seluruh dunia ketika ini cuba mencari jalan tengah untuk seimbangkan antara kepentingan menjana semula ekonomi dan dalam masa yang sama kepentingan kesihatan dan keselamatan rakyat. Kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani. Dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Ya, Gigi, dan ekonomi juga penting. Oleh itu, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani dan segmen Realiti Rakyat bermula sekarang. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan 24 Jun ini sebagai tarikh pembukaan sekolah melibatkan murid kelas peperiksaan awam iaitu SPM, SVM, STPM dan STAM serta peperiksaan antarabangsa yang setara bagi seluruh negara. Dan kata Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razif Majidin, pembukaan semula itu melibatkan 500,444 orang pelajar dari 2,440 buah sekolah murid kelas peperiksaan awam dan peperiksaan antarabangsa yang setara seluruh negara. Dan bagaimana kita nak melihat sistem pendidikan kita kembali semula pasca Perintah Kawalan Pergerakan ini. Di Realiti Rakyat hari ini bersama kita adalah Pensyarah Kanan Teknologi Pendidikan Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Pertanian Malaysia UPM, Dr. Mas Nida Mat Kambari. Selamat pagi, Doktor. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, Doktor, melihat kepada pengumumannya yang diadakan semalam, bagaimana Doktor melihat kepada pengumuman itu dan persediaan sistem pendidikan yang dibuka secara berperingkat ini? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Astro Awani di atas undangan semua bual di Awani Pagi hari ini. Okey, jika kita lihat pada persediaan KPM, KKM dan MKM menerusi sidang media oleh Yang Berhormat Dr. Razif Majidin semalam, mereka amat menitik beratkan perlindungan murid-murid sekolah, warga pendidik serta komiti sekolah secara keseluruhannya bagi pembukaan sekolah pasca PKP. Jadi KPM dah pun bangunkan garis panduan yang merangkumi SOP atau protokol bagi setiap aktiviti di sekolah secara fizikal. Jadi kalau kita tengok dari segi ruang fizikal dan SOP mungkin agak mudah untuk dilaksanakan kerana kita dah ulang kali diingatkan tentang SOP, terutamanya penjarakan sosial dan penjagaan kebersihan dan sedang cuba adaptasi dengan norma baru sejak 3 bulan yang lepas. Tapi yang menjadi cabaran apabila sistem pendidikan perlu berdepan dengan kesediaan dari beberapa aspek lain, iaitu perspektif guru, murid dan ibu bapa. Sebab setelah 3 bulan murid tak hadir ke sekolah secara fizikal, jadi kesediaan psikososial mereka perlu diambil kira. Contohnya pelajar yang pencapaian internet, mungkin mereka tidak jauh ketinggalan dalam pembelajaran, tapi mereka yang tidak mempunyai elektrisiti ataupun dan capaian internet, mereka di kawasan terpencil mungkin banyak ketinggalan. Jadi ini semua mendatangkan cabaran terhadap guru di mana mereka harus mula semula. Jadi secara pedagoginya, guru-guru perlu menyesuaikan diri dengan tahap kebolehan murid yang berbeza-beza. Selain mengembalikan semula minat murid terhadap pelajaran setelah 3 bulan tak berada di fizikal sekolah. Jadi guru-guru, kesediaan psikososial guru-guru juga kita perlu ambil kira kerana mereka juga perlu memperkukuh pedagogi mereka dalam era pasca PKP ni kerana mereka perlu mengajar dalam mod hybrid, iaitu secara bersemuka bagi pelajar kelas peperiksaan dan juga secara dalam talian dan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar yang masih mengikuti home based learning. Ya. Jadi begitu juga dengan kesediaan psikososial murid-murid dalam sistem pendidikan. Mungkin mereka yang bahkan memiliki peperiksaan dan juga mereka yang masih menjalani home based learning. Jadi UNICEF Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools ada mengingatkan bahawa anak-anak bertindak balas terhadap tekanan dengan pelbagai cara. Jadi dia menggalakkan guru-guru dan ibu bapa untuk peka terhadap penyesuaian anak-anak
terhadap norma pendidikan baharu termasuk cara mereka belajar yang boleh mungkin menyebabkan tekanan ataupun rasa bimbang dalam kalangan anak murid. Jadi peranan ibu bapa dan guru ialah memberi sokongan moral dan sentiasa mengingatkan anak-anak bahawa ia adalah tindak balas normal dalam situasi yang tidak normal ini. Sebenarnya kalau kita tengok kajian oleh Ipsos Malaysia pada bulan Mei yang lepas, mereka mendapati sepertiga rakyat Malaysia masih lagi dalam fasa reaksi serta membina dan menyesuaikan diri dengan rutin baru sekarang ni. Jadi dalam hal ini mungkin ada guru-guru, ibu bapa serta murid-murid yang masih belum selesa dengan norma baru atau sedang berusaha menyesuaikan diri dengan norma baru. Ya, Doktor. Selari dengan norma baru seperti yang Doktor katakan tadi dengan juga beberapa langkah yang digariskan KPM, bagaimana kita nak melihat kepada sistem pendidikan ketika ini? Adakah Doktor membayangkan ia akan lebih memudahkan ataupun ada contoh kebaikan ataupun contoh perubahan sistem yang kita boleh ambil daripada normal baru ini? Apa contoh manfaat atau kekurangan yang kita boleh lihat? Sebenarnya jika kita lihat dari sudut positif, pandemik COVID-19 ni sebenarnya membuka peluang dan juga cabaran kepada sistem pendidikan kita ni untuk bebas daripada norma yang lama. Waktu PKP COVID-19, fokus kita sebenarnya lebih banyak tertumpu pada penyampaian pengajaran secara bersemuka serta penilaian pengajaran biasanya dibuat secara tradisional iaitu one-off examination. Jadi tiada maklum balas ataupun sangat kurang maklum balas dapat diberikan maklumat diberikan kepada murid. Tapi sewaktu negara kita ni dilanda COVID-19 dan dalam tempoh PKP, kita sedar akan kurangnya pengetahuan kita tentang bagaimana kita hendak melakukan pengajaran secara dalam talian, secara jarak jauh, remote learning untuk pelajar yang tiada internet, dan yang paling penting sekali ialah pengaksiran ke atas pelajar. Jadi bila berlaku COVID-19 ni, kita anggaplah ia sebagai pemangkin untuk transisi kepada aplikasi penaksiran alternatif secara efisien. Di UPM, iaitu di universiti saya sendiri, transformasi akademik telah bermula sejak tahun lepas, iaitu tahun 2019. Di mana praktis penaksiran alternatif telah mula disebarluas. Jadi perkara yang sama saya fikir juga boleh diadaptasi dalam kalangan guru-guru supaya ia boleh memperkasakan guru-guru untuk melaksanakan penaksiran alternatif. Selain kebolehan melaksanakan pengajaran secara dalam talian serta jarak jauh. Jadi penaksiran alternatif ni boleh dilaksanakan dengan menjadikan murid lebih memahami kebolehan diri masing-masing selain memberi input yang bermakna kepada guru-guru itu sendiri. Jadi ia memberi peluang untuk menasih pelajar dengan pelbagai latar belakang secara lebih holistik untuk menghasilkan individu yang kalis masa hadapan, terutamanya dalam dunia buka ni. Walaupun peperiksaan sudah dibatalkan kecuali SPM, SPM, SDM dan STEM dan peperiksaan antarabangsa yang setara, namun ia menjadi satu lumrah untuk setiap individu itu untuk mengukur tahap perkembangan dan pencapaian seseorang itu pada masa-masa tertentu. Jadi antara penaksiran alternatif yang boleh dilakukan ialah kita beri anak murid kita lakukan kajian kes, penulisan esei, role play, pembelajaran berorganisasikan projek dan sebagainya yang lebih memberi fokus kepada aplikasi isi pelajaran dan penerapan kembangan berfikir arah tinggi. Jadi dengan norma baru di mana kebanyakan murid masih lagi menjalani home based learning selain murid kelas pemberitaan yang akan ke sekolah. Jadi saya rasakan penaksiran alternatif dilihat sebagai satu option untuk membantu guru dalam mengenal pasti tahap pemahaman pelajar serta memupuk pemikiran arah tinggi. Jadi itu yang kita boleh adaptasi bagi norma baru. Ya, Doktor. Bagaimana Doktor melihat alang-alang kita dah pun kita sebenarnya secara tidak sedar bila PKP ni pembelajaran secara maya ni secara kita tidak sedar kita dah masuk masa depan dan alang-alang kita dah ada basic ataupun asas e-learning ni dah pun dimulakan. Adakah Doktor melihat ia harus diteruskan tidak terhenti hanya sehingga habis fasa pemulihan ini Ogos nanti? Sebenarnya saya fikirkan sistem pembelajaran pasca PKP COVID-19 ni, kita memang banyak lakukan pembelajaran secara maya, tapi kita tidak hanya tertumpu kepada e-learning ataupun online learning. Tetapi juga kita harus memberi fokus pada remote learning ataupun pembelajaran jarak jauh. Saya rasa this is a good opportunity lah, peluang yang sangat bagus untuk kita
teruskan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran norma baru ni. Penting untuk kita ingat bahawa sungguh pun kerajaan telah menyediakan akses sampaian internet yang kualiti, penyediaan infrastruktur yang lengkap di sekolah. Tapi masih terdapat sebahagian pelajar yang tiada akses elektrik, apatah lagi internet dan peranti digital di rumah mereka. Jadi amat sukar bagi murid seperti ini untuk mendapat manfaat daripada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara dalam talian. Ya. Jadi selain daripada memperkasa pengajaran secara dalam talian serta pemasaran alternatif, kita harus berhati-hati agar jurang digital tidak menjadi semakin besar serta tidak menghalang murid untuk terus belajar. Ya. Kita tidak harus lupa untuk memastikan murid yang tiada akses kepada elektrik dan internet tidak ketinggalan. Saya ingin memetik apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Dr. Razi Majidin semalam dan mengatakan bahawa apabila guru kembali ke sekolah pada 24 Jun secara berperingkat tu, kapasiti guru 100% kembali ke sekolah. Jadi guru-guru boleh mendapat akses kepada pelbagai sumber termasuk boleh mencetak bahan untuk dihantar kepada anak murid ataupun ia juga boleh diambil sendiri oleh ibu bapa di sekolah. Namun ini adalah cabaran yang besar kepada para guru yang kini harus menggalas pelbagai tanggungjawab, aplikasi pelbagai pendekatan pengajaran dan talian dan dalam masa yang sama membantu murid yang tiada akses atau mempunyai akses yang sangat terhad kepada elektrik dan internet. Ya, Doktor. Jadi Ya, Doktor, maaf, nak tanya tentang pembelajaran secara dalam talian ini. Mungkin kita tak selalu fokus dari sudut psikologi, dari sudut mental. Sebenarnya ada beberapa kajian menunjukkan pembelajaran dalam talian, terutamanya apabila menggunakan sidang video dan sebagainya, ini sebenarnya ada mendatangkan stres, tekanan sedikit kepada pengguna sidang video ini kerana masalah teknikal, masalah teknologi dan sebagainya itu boleh mendatangkan sedikit tekanan. Adakah aspek ini diambil kira juga apabila kita bercakap tentang pembelajaran dalam talian dalam kalangan kanak-kanak kita? Ya, sebenarnya kalau kita fikirkan kanak-kanak mereka di usia yang lebih muda, mereka sebenarnya kalau ikutkan mereka ialah generasi cyber ataupun digital. Mereka lebih terdedah kepada perkara-perkara ini pada usia yang lebih muda. Tapi kita juga harus ingat ia mungkin boleh mendatangkan tekanan kepada mereka jika mereka tiada akses kepada internet, tiada akses kepada peranti digital. Jadi bila mereka lihat rakan-rakan sekelas dapat mengakses internet, jadi mereka akan merasa tekanan, rasa bimbang, anxious kerana mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran tu seperti mana rakan-rakan mereka. Jadi definitely ia mendatangkan tekanan. Jadi sebagai pendidik kita harus fikirkan alternatif lain selain daripada online learning ataupun e-learning ni. Bagaimana kita mahu bantu pelajar ini untuk belajar juga seperti mana rakan-rakan mereka yang lain. Jadi sebab tu kita perlu fokus selain daripada e-learning ataupun online learning, kita juga perlu fokus kepada remote learning ataupun pembelajaran jarak jauh. Baik, terima kasih atas saranan itu Dr. Masnida Muhammad Kambari, merupakan Mesyuarat Kanan Teknologi Pendidikan, Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Sedikit sebanyak kongsikan apa pendapat beliau tentang pembelajaran dalam talian ini dan juga bagaimana untuk adaptasikan norma baharu dalam sistem pendidikan negara kita apabila kita kembali kepada pembukaan semula sekolah menjelang 24 Jun ini. Terima kasih sekali lagi kepada doktor atas pencerahan itu dan kita ingin kongsikan tentang pengumuman Kementerian Pelancongan pula selepas ini, tetapi kita akan berhenti seketika kembali selepas ini.